Password yang pertama nak bagi Nabi kenal, pertamanya kena selalu sebut nama Nabi. Nabi kata, faman ahabba syai'an aksara bizikri, barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Cuba tengok penyanyi tu, dia suka kat perempuan tu, dia buat lagu. Dengar tak lagu tu? Isabella adalah, syukur ke Isabella. Fiona, Fiona. Oh Fatimah, syukur ke Fatimah. Siti Haidar, Zai Zalika, syukur kat Zalika. Amalina, syukur pada India ke budak Melayu tu. Lagu Muhammad Noh tak ada. Tak ada. Samsul Debat pun tak ada lagu tu, tak ada. Memang tak laku lah lagu tu tuan. Tetapi maksud sebut nama Nabi selalu berselawat ke atas Nabi. Selawat banyak-banyak kan, selawat. Itu sebab Nabi sebut inna aulan nasi bi. Cubaan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah dan segala alam. Salawat salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara, Yang Berusaha Cik Manoh bin Ambut Salike, pengurus Felda Selancar 4 dan 5. Yang dihormati Ustaz Fatul Hasan bin Ayub, Ketua Penerus Pengarah Jabatan Pembangunan Komuniti dan Generasi Felda Wilayah Kuantan. Yang dihormati Cik Ahmad Salim bin Mahmud, Ketua Zud Felda Zud Selancar. Yang dihormati Tuan Ashraful Amin bin Datuk Haji Muhammad Ghazali, Penolong Qadi Daerah Muazzam Shah Pahang. Selanjutnya Cik Razali bin Ahmad, Ketua Peneroka Felda Selancar 4, Cik Mazuki bin Bakar, Ketua Peneroka Felda Selancar 5, pengurus-pengurus rancangan, pimpinan-pimpinan rancangan Zon Selancar. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, panjang waktu saudara. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan izinnya dapat kita bersama-sama pada malam ini. Ramai waktu malam ni kan. Kalau tengok ni tak kurang 30,000 orang. Seronoklah saya datang kan. Pun terima kasih banyak yang duduk di luar pun ada kan. Tak sampai so dalam kan. Siapa so datang sampai kan. Tapi ialah bak kata orang makan sirih berpinang tidak. Pinang ada di Kota Melaka, makan sirih menganyang tidak. Tagah dek budi dengan bahasa. Dah orang bagi pantun kenalah jawab. Kapal dagang dari seberang, dia kata tadi, saran muatan kayu meranti. Memang dari jauh saya datang kerana nak menyampaikan ceramah di sini.
berjalan-jalan di atas titi, di hujung balai nampak cahaya. Sudah lama kita menanti, akhirnya mikrofon ni sampai kat saya. Jadi saya ni datang daripada Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang dirontakkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Kita datang ramai-ramai hari ini berada dalam majlis ilmu yang mana Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Jangan lupa hashtag pergi syurga balik hari. Masuk tuan-tuan, hari ini besarlah ceritanya kita dalam membicarakan tentang bukan Syamsul Debat, penerangan panjang lebar tentang Syamsul Debat tadi oleh tuan pengurusi majlis. Sampaikan di penghujung tu dijemput di Syamsul Amri bin Alias. Dah nama atuk saya pula dia letak kat Abah tu kan. Bila kau Ismail tu letak Alias tu kan, ada tu kan, tak apalah kan. Dah banyak buat, wah ada hasil lah daripada semalam dia hasil kan, tak apalah, faham tu kan, tanggungjawab besar. Tuan-tuan dan puan-puan, ikon yang kita nak cerita ni Rasulullah SAW, dan akhlak Rasulullah SAW idola seluruh umat ni. Kita tengok satu-satunya manusia dalam dunia ni, walaupun dia dah lama tak ada, kita tetap celebrate birthday dia. Tak ada orang lain tuan-tuan. Kita boleh cubalah, kalau ada lah arwah atuk kita ke siapa yang dah meninggal lama, kita jemput orang tu, ketua lorong tu ajak semua datang rumah. Ada apa hari ni, ada sambutan hari lahir, datanglah. Siapa? Rahsia. Bila dia datang tu keluar kek, Allah selamatkan kamu keluar. Lepas tu potong kek bagi semua makan. Mana birthday apa ya? Dah lama meninggal lah. Ha? Tak gila seman ngebangkai orang. Gila tu. Tapi untuk Nabi kita tak ada yang pelik. Sebab Nabi kita manusia yang sangat istimewa. Malahan tak ada masalah. Kita nak sambut awal, nak sambut lewat, tak ada masalah. Di Johor lagi pula sepanjang tahun ceramah maulud. Selagi tak puasa ceramah maulud. Tak ada masalah pun. Tak ada masalah. Kita tengok watak hero filem Hindi, filem Melayu bertukar-tukar. Drama Melayu daripada dulu bertukar. Daripada Jalaluddin Hasan tiba-tiba Rosyamno tiba-tiba dah tak kenal dah hero siapa ini, bertukar-tukar hero dah ada dah hero baru sekarang ya. Tapi dalam setiap kali kita panggil penceramah datang berceramah, tak kira lah apa tajuk Ramadan, tajuk Rajab, tajuk Syaban, tajuk puasa Aidil Adha, tajuk tentang zakat, tajuk tentang hari raya, tajuk tentang Isra wal Mi'raj, tajuk tentang Maulud ni, tajuk tentang tahun baru. Semua watak utamanya tetap Nabi kita, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab malam ni kita buat ceramah Maulidur Rasul. Dan bila buat ceramah Maulidur Rasul ni, Nabi nak ingatkan kita tentang bukan dunia, yang Nabi nak ingatkan kita tentang akhirat yang kekal abadi. Nabi nak selamatkan kita daripada kesesatan kan. Dalam surah Ali Imran ayat 106 Allah Ta'ala berfirman yang bermaksud, ingatlah akan hari kiamat yang padanya ada muka orang yang menjadi putih berseri dan ada orang-orang yang menjadi hitam legam. Adapun orang-orang yang telah hitam legam mukanya, mereka ditanya secara menempelak, patutkah kamu kufur ingkar sesudah kamu beriman? Oleh itu rasalah azab siksa neraka disebabkan oleh kekufuran kamu itu. Alhamdulillah, minta jauh. Kalau kita dengar ayat ini, maknanya yang pertama, suasana ketika di padang mahsyar akhirat nanti akan ada orang yang wajahnya putih berseri dan ada yang wajah hitam legam. Yang wajah hitam ini siapa? Yang putih ini adalah, yang putih berseri ini adalah mereka yang mengamalkan sunnah Nabi, mereka yang menghidupkan sunnah Nabi.
Manakala yang berwajah hitam, Ibnu Abbas menyatakan itulah orang yang merupakan ahli bid'ah dan orang yang membibitkan perpecahan di kalangan umat. Dan ada pandangan menyatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, yaitu yang berwajah hitam itu adalah golongan munafik. Kesimpulannya, berpegang teguhlah kita kepada apa yang dipesan oleh Nabi, Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan kita tidak membabitkan diri kita kepada golongan yang membibitkan perpecahan di kalangan masyarakat. Itu sebab malam ni tengok ceramah kan, tak kira siapa semua boleh datang. Ada orang yang tak ada kena-mengena dengan Felda Selancar pun datang malam ni, saya tahu. Ada muka-muka yang tak pernah nampak dalam ni pun ada kan? Ada orang yang tak kenal siapa dia ni, rupanya tak pernah pergi masjid. Itu yang macam heran dengan muka dia, siapa dia ni, tiba-tiba dia pun ada kan? Kan? Contohlah kan? Jadi kita ni nak bersedia, akhirat ni nak kena bersedia. Tu yang datang majlis ilmu ni perbetulkan niat, bukan sebab nak tengok Samsul debat, tapi sebab kita nak mempertingkatkan, nak menambahkan lagi perasaan sayang kita kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akhirat nanti kita tak takut. Mungkin kita tak syirik kepada Allah, mungkin kita tak meninggalkan solat, mungkin kita tidak berzina, mungkin kita tidak berjudi, mungkin kita tak minum arak, mungkin kita tak derhaka pada orang tua, tetapi kita mungkin tak terlepas daripada satu penyakit di kalangan masyarakat hari ini, iaitu suka berburuk sangka. Kadang-kadang pandang orang tu confirm ke tu, ada, dia dah fikir dah, tu panjang muncul, kau tak nampak ke, dah berbisik dia kan, dia kata kau tengoklah tu tadi kan berburuk sangka, Samsul depan datang seorang kepada orang, dia buat bininya tak, katakan semua tanya, aku rasa lah, dah mula dah, betul tak? Dengar-dengarnya, dengar-dengar berburuk sangka, buangkan berburuk sangka, sangka baik. Tadi dah mula marah 8.30, Samsul depan mana? Tu yang ada cakap semenjak Pro TV ni lambat sampai. Wahab memang dah janji pukul 9, tapi siapa yang datang pukul 9 berdirilah, macam tu kan. Saya dengar tadi ada yang pukul 3 dah sampai kan? Dia buat-buat lah, kemas-kemas, buat-buat, rupanya duduk terus kan? Baguslah kan, inilah budaya yang kita nak kan, datang majlis ilmu ramai-ramai kan. Jadi buang, nak pula zaman media sosial ni ramai sangat orang senang bersangka buruk. Contohlah, ambil lah, letak gambar seorang pemimpin dekat dalam Facebook tu, kat dalam media sosial, letak muka je, tak payah tulis apa-apa, letak muka. Tengoklah komen dia, ya Allah, kepala bapak semua keluar. Tak guna, mati lagi baik, matilah, sudahlah kau, macam-macam. Masalahnya yang buat macam tu orang Melayu beragama Islam, tiba-tiba datang Imam Felda Selancar 18, bukan sinilah, tempat lain, macam tu kan. Imam pun komen tak baik, kita kutuk-kutuk orang, cakap macam-macam. Bukankah Nabi telah berpesan, sekiranya kamu tidak ada perkara baik yang nak kamu lafazkan, lebih baik kamu diam. Saya sekadar mengingatkan. Baik je ya Imam. Ada balasan bawah tu, reply, sudahlah kau pun sama. Dah kena balun, dah Imam pula kena balun lepas tu, panjang pula tu, semua tak puas hati. Itulah dia, buang tuan-tuan perangai macam tu. Jangan ingat kita mulut baik tapi tulis tak baik, tak dianggap masalah. Sebab menurut ulama, apa yang kita tulis ini akan dinisbahkan sebagai apa yang kita cakap. Kadang dia rumput kat dalam dewan ni nampak buku bangang, tapi bila dia menaip,
membalun orang, dialah orang. Tak gunanya pengurus. Kau mati lagi baiklah. Apa bodoh pun kau tak buat. Pada selancang 18. Bukan 45, bukan. Balun ni cukup-cukup. Semua jadi saham tak? Jadi saham. Mengutuk orang. Kan? Dan Nabi ni, itu sebab kita nak tengok akhlak yang terbaik. Siapa dia? Tak lain tak bukan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ni, bak kata tuan pengurusi tadi, untuk menyemarakkan perasaan cinta kepada Rasulullah. Apa dia? Yang pertamanya, berpegang teguhlah dengan ajaran baginda. Yang kedua, amalkanlah segala sunnah Nabi. Yang ketiga, sentiasa berselawat pada Nabi. Yang keempat, berusaha untuk membaca, memahami sirah Nabi. Kemudian seterusnya, kita juga meneruskan usaha dakwah Nabi dengan cara kita menyebarkan dakwah kepada yang lain-lain. Macam malam ni kan, saya tengok tadi ramai orang yang perempuan naik motor datang, bersingkap kain ni. Tuan, dia dah lah naik motor, dia turun, dia pusing balik, ada lagi nak pergi ambil siapa pula. Hui, lagi dahsyat pada Grab kan. Tuan copet lah nak start ni. Oh, itu pun tu salah satu cara nak menyebarkan dakwah. Kan? Saya tadi kalau tak tahu jalan tadi, saya ikut yang angkat kain tadi. Memang situ ni mesti tuju pergi dewan. Tak ada tempat lain yang baik ni, gitu kan? Memang pergi dewan. Macam itulah. Jadi mana usaha dakwah kita teruskan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita besok akhirat nanti kita akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulan, ikut amalan masing-masing. Masa tu telanjang tanpa sibuk nak tengok orang lain punya. Hui, tuan pengurus tak ada tuan, tak ada. Samsul depan tak ada. Masa tu huru-hara akhirat besok. Nampak suami lagi, suami nampak isteri lagi, nampak anak lagi, nampak ketuk ketua lagi, tok ketua nampak anak buah lagi, nampak jiran sebelah rumah pun lagi. Masing-masing takut masa tu. Macam-macam hutang kita tak dunia ni. Nampak lagi. Sebab apa? Aku sebagai suami banyak tanggungjawab aku tak buat kat isteri aku. Lagi isteri pula, ya Allah aku banyak tipu suami aku, ya Allah, lagi. Kan? Kata duit simpan, rupa tarik duit wallet suami. Contoh kan, tipu je. Benda tu tak berlaku di Selancar 45, di tempat lain. Kan? Jadi makna kata semua lagi. Anak yang tak menjalankan tanggungjawab lagi. Mak ayah nampak anak, lagi haru. Masa tu bertempiaran lintang pukang. Masa tu matahari jaraknya sejengkal aja daripada kepala. Ada yang peluhnya sampai ke buku lali. Peluhnya tu tenggelam buku lali. Ada yang tenggelam sampai paras lutut, ada yang sampai paras pinggang, ada yang paras telinga, ada yang lemas terus pun ada. Sampaikan ada yang terkeluar menyebut, ya Allah, kau masukkanlah aku dalam neraka terus ya Allah. Tak tahan rasanya duduk kepada masyarakat. Walhal neraka lebih dahsyat daripada itu. Dan pada ketika itu kita ni ikutlah amalan masing-masing. Ada yang rodok, ada yang panas, ada apa, semua berjalan-jalan bawa tempiaran. Nampak telaga apa? Telaga apa? Oh, tahu, hebat orang sini. Telaga Al-Kautsar. Telaga ni kalau dapat minum walaupun seteguk, kita tidak akan haus selama-lamanya. Tapi nak masuk ke situ, nak minum, kena tengok apa yang kita amal atas dunia ni. Malaikat yang jaga tu, kita nak pergi minum, kau apa hal? Apa hal? Nak minum, jalan. Sebab ikut amalan masing-masing. Atas dunia kau buat apa,
Berapa besar Telaga Al-Kausar tu? Dia segi 4. Dikatakan nak mengelilingi Telaga Al-Kausar tu makan masa sebulan perjalanan. Satu round tu. Maka kita pun bertempiaranlah cari minta bantuan. Jumpa dengan Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, bantu aku. Wahai Nabi Adam. Nabi Adam jawab, nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Jumpa dengan Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, bantu aku. Wahai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jawab apa? Nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Tapi tolong dah. Jumpa dengan Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, bantu aku. Wahai Nabi Musa. Nabi Musa kata, tak dapat dah. Ni terjemahan tau. Tak Sabtu cakap kan. Apalah buat cakap dengan 9 pula Nabi Musa tu. Tak dapat tolong dah. Sendiri-sendiri. Dan satu ayat Nabi Musa kata, Muhammad saja yang boleh tolong kamu ni. Pergilah cari Nabi-Nabi lain lagi. Nak cari. Masalahnya tuan-tuan dan puan sekalian, jarak masa antara satu Nabi nak jumpa Nabi yang lain adalah 1000 tahun perjalanan. Ringkas cerita, Kang cerita satu-satu Nabi sudah sampai tengah malam tak berceramah. Ringkas cerita jumpa dengan Nabi. Ni moment, the moment of truth, kata orang Selancar. Sampai jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah. Bertuahlah kita kalau Nabi boleh kenal kita. Tolong aku ya Rasulullah, umatku kemari. Ada harapan. Tapi kalau ya Rasulullah, bantu aku ya Rasulullah, kau siapa? Siapa kau ni? Sia-sia hidup tuan-tuan. Sia-sia. Ataupun ya Rasulullah, aku ya Rasulullah, bantu aku Rasulullah. Nabi jawab, aku macam pernah dengar suara ni, tapi kat mana ni? Kenapa jadi macam tu? Kita jumpa Nabi, kita nak minta bantuan apa? Kita nak minta apa? Syafiqah, apa dah? Syafaat. Syafiqah orang tadi. Kita nak minta syafaat. Ada beberapa pandangan. Syafaat tu antaranya mendapat keringanan di padang mahsyar. Orang lain teruk, panen, seksa betul rasanya. Ada orang dipermudahkan di padang mahsyar. Itu juga syafaat Nabi. Kedua, dia dapat masuk syurga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Tak payah tanya-tanya, tak ada orang blok tahu masuk syurga. Amin. Atau yang ketiga, kita dah masuk dah dalam neraka, tapi disebabkan ada secebis keimanan kita kepada Allah dan Rasul, secebis saja, walaupun minimum lah ada, Nabi akan datang selamatkan kita, masukkan kita ke dalam syurga. Kalau yang ketiga tu pun tak ada, tuan-tuan dan puan sekalian, berhentilah jadi orang. Tak ada guna hidup, sikit pun tak ada. Apa kau buat atas dunia ni? Itulah cerita dia. Tetapi nak bagi Nabi kenal macam mana? Ada dua cara. Password dia. Password yang pertama nak bagi Nabi kenal, pertamanya kena selalu sebut nama Nabi. Nabi kata, faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Cuba tengok penyanyi tu, dia suka kat perempuan tu, dia buat lagu. Dengar tak lagu tu? Isabella adalah, suka ke Isabella? Fiona, Fiona. Oh, Fatimah, suka ke Fatimah? Siti Haidar, Zai, Zalika, suka dekat Zalika. Amalina, suka budak India ke budak Melayu tu. Lagu Muhammad Noh tak ada. Tak ada. Samsul Debat pun tak ada lagu tu, tak ada. Memang tak laku lah lagu tu, tuan. Tetapi maksud sebut nama Nabi selalu berselawat ke atas Nabi.
selawat banyak-banyak kan, selawat. Itu sebab Nabi sebut inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Password yang pertama, selawat banyak-banyak. Itu sebab bila orang selawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun ya Nabi salamun alaik, macam tu lah, tak salah. Tapi bila orang selawat dia main ming ya, mat, ujung tu mat, ujung itu yang Nabi cakap tadi. Macam mana ada orang suruh ni? Tapi kat mana orang selawat, kau tak nak selawat? Jadi sekarang dijemput semua bangun sampai kita berselawat. Alah, selawat lah. Ni tu tu. Ada orang macam tu, tapi bukan diselancar. Kan selancar, lancar je. Kan? Selawat atas nama Nabi. Malahan Nabi sebut al-bakhil. Apa maksud bakhil? Pandai Arab orang sini. Betul orang sini pandai Arab. Dia faham maksud bakhil. Belajar dengan Ustaz Piramli dalam kitab Haji Bakhil. Cikgu Murni kan. Aduh. Tapi tak apalah. Betul lah tu, bakhil tu maksudnya kedekut. Al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam yusalli alaih. Orang paling kedekut bila sebut nama aku dia tak selawat. Dengar je Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok saya sebut tak ada selawat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Tapi ingat, hanya untuk Nabi saja. Kalau nama suami kita Muhammad, isterinya panggil pada dapur, Bang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan, hanya untuk Nabi saja. Jangan kau pukul gatum lah. Ya, selawat. Kenapa cakap kedekut? Dalam kitab Buka Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali menggambarkan bagaimanakah malaikat itu kepalanya sampai ke bawah arasy Allah ni, kakinya sampai ke dasar bumi yang ketujuh, sayap yang sebelah tutup bahagian barat bumi, sayap yang sebelah lagi tutup bahagian timur bumi, bulu-bulu pada sayap menyamai jumlah makhluk yang ada dalam dunia ni. Macam tu saiz je. Saya nak tanya, besar ke kecil? Besar, tapi itu dikatakan saiz malaikat antara yang terkecil. Belum malaikat-malaikat lain, itu baru saiz malaikat Jibril katanya. Tetapi malaikat ni boleh menjelma dalam pelbagai rupa kan? Dia boleh jadi macam manusia, boleh. Dan malaikat ni setiap kali seorang umat Muhammad, satu umat Muhammad berselawat ke atas Nabi, sekali selawat, Allah akan memerintahkan malaikat dengan saiz tadi itu menyelam ke dalam lautan nur arasy Allah. Kemudian dia keluar daripada lautan nur arasy Allah tu, dia mengimbaskan sayapnya dan tertitislah satu titisan pada bulu-bulu yang menyamai jumlah makhluk tadi. Banyaknya bulu tu tadi, setiap satu titisan yang banyak tadi mewakili itulah jumlahnya malaikat mendoakan keampunan dan kesejahteraan orang yang berselawat tadi dengan tahap sekali selawat. Maka betul atau tidak, kalau tak selawat kita kedekut, bukan hanya kedekut bapa kodokut ataupun kodomut, kodokut campur komut, tak ada guna betul. Kata sayang Nabi tapi tak pernah selawat atas Nabi. Ketika zaman sahabat ada seorang lelaki tidur, dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Bila dia nampak Rasulullah, ya Rasulullah,
Tapi Nabi memalingkan wajah Nabi. Kenapa Rasulullah? Kau marah aku ke? Tak, aku tak marah kau. Tapi aku tak kenal kau siapa. Mana mungkin kau tak kenal aku? Sedangkan semua orang sebut bahawa kau lebih kenal umat kau lebih daripada kau kenal mak ayah kau sendiri. Nabi jawab, memang benar kata mereka, aku lebih kenal umatku lebih daripada aku kenal mak ayahku sendiri. Tapi aku tak kenal kau siapa, kerana sepanjang hayatmu tidak pernah sekalipun kamu berselawat kepada aku. Alhamdulillah. Dia bangun bertidur, dia menangis. Semenjak daripada itu, dia mewajibkan diri dia berselawat ke atas Nabi tak kurang 50 kali sehari. Selang beberapa minggu, dia mimpi bertemu dengan Nabi. Nabi sebut, sesungguhnya kali ini aku sudah kenal akan engkau. Selawat banyak-banyak ya? Ada satu selawat tu, Alfa sallu ala nabi khatamur rusulil kiram amadal hadil ladzi. Pernah dengar tak tu? Dia ada lirik dia. Ngawiti ingsun iki syiiran kelawan muji marang pangeran kang gawe langit bumi ne. Faham tak? Saya pun tak faham. Tapi macam tu lah bunyinya. Tu selawat syair Jawa. Buka dalam YouTube, type selawat syair Jawa, jumpalah. Semua bunyi Alfa sallu ala nabi, sibu selawat ke atas Nabi. Khatamur rusulil kiram, Rasul yang terakhir yang mulia. Dah tak ada dah Rasul lepas itu. Kau ada yang mengaku kat selancar ni tampar kan. Lepas Muhammad akulah nak mati orang tu. Kan ada yang mengaku dulu tu nak mati dah pun. Kan? Selawat ke atas Nabi banyak-banyak. Yang kedua, ni kita cerita ni, iaitu hidupkan sunnah Nabi. Buat apa yang Nabi buat, jangan buat apa yang Nabi tak suka. Hidupkan sunnah Nabi kan? Hidupkan sunnah Nabi. Nabi ni punya sayang kat kita. Nabi bagi standard yang paling rendah sekali. Nabi kata apa? Faman ahya bi sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa hidupkan satu sunnahku, Nabi tak sebut 10. Nabi tak sebut 5 tak. Nabi tak sebut 2 pun, Nabi sebut 1. Barang siapa yang hidupkan satu sunnah aku, maka dia sayangkan aku. Dan siapa sayangkan aku, kana ma'i fil jannah, akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Hidupkanlah sunnah Nabi. Antaranya akhlak Nabi. Sebaik-baik akhlak adalah akhlak Nabi. Disebutkan di dalam Al-Quran kan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Surah Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya pada diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah, contoh, ikutan, tauladan, akhlak, semua terbaik. Yang terbaik dia bukan sebut dalam Quran tu bajet-bajet baik, bukan sebut lebih kurang baiklah, boleh tahan lah, dah terbaik. Yang nak ikut Blackpink pahal, yang nak ikut artis-artis yang pelik-pelik tu kenapa kan? Shing Min apa yang Korea kahak cakap tu. Gimana kayak Korea tu?
Sanggup. Kalau tak malam ni kat rumah back to back bersambung-sambung tengok drama Korea tu. Menangis-nangis tu seorang. Iya. Kan nak cakap apa kan? Mana ni Tuan Penolong Kadi, mana Ustaz Ashraful Amin, mana satu? Ustaz. Kalau ikut episod Korea yang dia tengok tu Ustaz, kan? Kalau ikut episod jumlah itu, kalau lah ganti dengan zikir, dah ramai jadi wali dah. Berjalan atas air dah. Tak ada dah. Tengok Korea menangis-nangis, semayang sekali pun tak nangis. Masalah tu. Yang seorang tu lagi lah, semayang pun tidak seorang tu. Tapi bukan selancar 5 lah, tu selancar 23. Dia sampai selancar berapa sini? 9 dia. Apa belum? Kan? Ya, tu saya tampil lain. Iya. Betul. Kita ni kan buat apa yang Nabi buat. Yang senang-senang. Nabi kata, satu sunnahku. Maknanya Nabi ni punya sayang kat kita. Nabi bagi yang senang-senang kat kita. Siapa hidupkan satu sunnahku, tolonglah satu je. Maknanya Nabi nak beritahu, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Apa sunnah yang paling senang sekali? Makan. Kan susah mana? Makan macam mana? Maksud makan tu makan tak, cara Nabi makan. Macam mana Nabi makan? Nabi ambil nasi sepinggan ponoh, lauk ponoh. Tak, tu sunnah kita. Pergi kenduri, ambil lauk banyak, lepas tu tak habis. Boleh cakap tak sedap. Siapa yang masak ni? Tak sedap. Nabi makan macam mana? Nabi ambil sikit aja. Nabi tak makan banyak, sekadaran saja. Kita siap sama ni. Siapa masak ni? Tak sedap. Kedui tadi lagi sedap. Buat perbandingan pula. Satu lagi sunnah Nabi. Nabi tak pernah mencerca makanan. Rasa sikit, rasa sedap, ambil lagi. Rasa sikit, tak berapa kena dengan tekak kita, alhamdulillah, dapat makan free. Dah lah makan free, komplain pula. Dah lah rumah kau tak pernah peduli. Lepas tu mata darah rumah orang, komplain. Jangan. Benda ni saya dah nasihatkan dah. Contohilah orang-orang kat selancar 4 dan 5, dia orang tak pernah keji makanan. Aku sindir ni kata, kau jangan suka sangat. Betul. Tu sebabnya. Dan Nabi makan macam mana? Nabi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita selagi belum kenyang, jangan berhenti. Dah tersandar macam ni, dah cukup. Dah tak boleh cakap lah. Itu yang masa buka puasa sekali tu, saya tengok ada satu hotel tu 33 jenis air dihidangkan. Buka puasa ke hotel 33 jenis air. Kalau kau minum 33 tu keluar, lupa nama kau bin siapa. Dia banyak ni air. La ilaha illallah. Macam mana tu? Betul macam tu. Jangan minum. Macam mana cara Nabi minum? Cara Nabi minum, Nabi minum paling kurang 3 teguk. Contoh, bukan nak minum sangat, tapi nak bagi faham. 3 teguk. Contoh Nabi minum, Bismillahirrahmanirrahim. Tiga teguk paling kurang, lebih pun tak apa. Kan nampak tertib dia tu. Tapi kalau minum macam ni,
dapat pahala sunnah tapi puas hati dia, hawi. Itulah. Jadi makna kata kita ni nak dapat pahala sunnah, kita ikut Nabi macam tu lah. Ikut minum tertib. Nampak? Tambah pula orang Melayu, kenalah elok tertib cara minum macam mana. Kan orang Melayu minum macam mana, tengok siap alas cawan. Nampak? Walaupun pasangan dia tak berapa kena kan, tapi apa Kak Felda ni dah habis cawan kan. Heran tak kau, cawan ni memang tak payah halas tapi nak janji ada alas. Sian betul. Carilah rumah orang ada macam ni kan. Bila bagi suami pun macam tu. Orang tu duduk ke pantangan bagi cawan tak ada alas. Betul tak? Jadi mesti ada alas. Kalau orang tua tu nampak tak ada alas, baling cawan tu pecah. Macam miskin sangat. Wahal memang miskin pun. Tapi maksud miskin tu apa? Miskin adab. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tagak bersantun. Faham? Jadi saya okey je walaupun tak kena. Janji dia ada alas kan. Cuma lain kali carilah, ni mesti ada cawan dia kan. Kan kau dah tahu aku bahan banyak ceramah dah, kau boleh berani lah bagi cawan dia macam ni kan. Tak apalah kan. Tadi masa bawa saya dekat rumah rehat tu tadi, elok pula cawan tu ada alas. Kena match ni kat sini agaknya dah bawa ke sana je. Kan? Tak apalah. Tapi macam tu lah. Ya? Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Nampak? Sunnah Nabi senang je, takkan tu pun tak boleh buat. Kan? Takkan tu tak boleh buat. Kemudian apa lagi? Seterusnya adalah Nabi juga suka pakai kepada, kami suka kepada wangi-wangian. Bukan susah kan. Belilah, beli minyak wangi kan. Kalau beli minyak wangi tu kita pun bau. Tanya kawan kita, okey tak bau ni? Tak okey, tak okey. Yang ni? Yang ni okey. Itu pun dapat satu lagi pahala sunnah, sebab Nabi sendiri pilih wangi-wangian, Nabi pilih yang terbaik. Kan? Jangan bau dia kuat sangat, jangan bau dia teruk sangat, yang sedang-sedang. Nampak? Apa lagi? Nabi juga, Nabi bagi salam. Ya Allah, senangnya bagi salam. Takkan bagi salam pun tak boleh. Dalam banyak keadaan Nabi dan para sahabat, Nabi bagi salam. Nabi ni ketua, pemimpin paling tinggi pangkat, tetapi Nabi yang bagi salam. Bila Nabi bagi salam, sahabat-sahabat dalam satu riwayat tu, pernah pula seorang sahabat tu sampai menyobok dekat balik dinding, balik tiang tu. Sekononnya sahabat dia nak segah Nabi dulu, nak bagi salam. Tak sempat nak segah bagi salam, Nabi bagi salam dulu. Ya Rasulullah, kau tahu ke aku ada? Rasulullah, aku agak-agak kau ada, aku bagilah salam. Nabi kata, apa hukum bagi salam? Sunnah. Apa hukum jawab salam? Wajib. Tapi ada beberapa keadaan kita tak perlu jawab salam. Contoh, bagi salam main-main. Budak-budak duduk tepi jalan mengacau anak dara orang. Piwit. Assalamualaikum. Tak jawab dosa, tak payah jawab. Tak ada faedah jawab orang macam tu. Jawablah, sombongnya. Kan? Yang tu tak wajib jawab. Yang kedua, bagi salam di toilet R&R. Dia singgah ke R&R tu, rajin nak dia bagi salam. Dia punya gembira dapat jumpa toilet. Assalamualaikum semua. Kawan dia tengah menyangkut, menaran salam, tak payah jawab.
Yang ketiga, dikubur tak jawab. Assalamualaikum ya ahli qiyam. Kita bagi salam ke ahli kubur, menyaut dan lari orang yang main. Salam kan. Dan yang keempat, salam yang dilafazkan oleh imam di penghujung salat jangan jawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Dipandang salam mam, dia jangan. Terperanjat imam tu jangan kau buat. Ya, tu Nabi bagi salam. Ya, kemudian yang kedua, yang seterusnya apa? Senyum. Nabi ni nak beritahu tak ada manusia, tuan-tuan, nak beritahu tak ada manusia yang sentiasa manis wajahnya dengan senyuman selain pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga kan ada satu peristiwa bila mana ada seorang Arab Badui, dia tarik kain lidak Nabi tu yang dibuat daripada benang Najran ni, benang yang kasar tu, dia rentapnya bertanda ni, nampak bertanda dekat leher Nabi ni. Nabi marah ke? Tak. Nabi senyum. Nabi kata, ambillah. Cuba kalau kita zap bertanda, kau pahal kau ni baik. Mungkin macam tu lah kita cakap kan. Tak. Nabi tak macam tu. Nabi senyum. Seorang fakir miskin bawa bagi hadiah buah, bagi buah dekat Nabi. Ya Rasulullah, sedihlah rasa buah-buahan ni. Nabi pun baca bismillahirrahmanirrahim, Nabi makan. Kau suka ke Rasulullah? Nabi senyum je makan. Kau suka ke Rasulullah? Nabi makan lagi. Kau suka ke Rasulullah? Makan lagi. Bila dah habis tu, berlalulah fakir miskin ni, gembira betul hati dia. Nabi makan habis buah bagi. Berhampiran dengan mereka ada sekumpulan sahabat nampak. Biasa dia ajak kita makan, hari ni Nabi tak diajak kita makan. Rapatlah daripada Nabi, ya Rasulullah, biasa kau ajak kami makan, sampai hati hari ni kau tak ajak Rasulullah. Apa Nabi jawab? Ketahuilah sahabatku, sesungguhnya buah-buah tadi itu masam, dan sesungguhnya aku tak berani jemput kau makan sekali, takut nanti kau tak boleh tahan mulut kau. Kan kau sebut masam buah ni. Kecil hati fakir miskin tu. Dan sesungguhnya yang kedua, aku tak sanggup membiarkan sahabat-sahabat aku memakan buah yang masam. Makna dalam satu perbuatan akhlak Nabi, Nabi jaga kedua-dua pihak. Pernah satu ketika di masjid, nak solat ni, nak masuk maghrib, tiba-tiba terbau bau yang kurang menyenangkan. Dah nak solat maghrib lah, terbau kurang menyenangkan, iaitu bau kentut. Semua sahabat dah tengok lah, siapa yang bangun. Siapa yang bangun ni, dia lah yang kentut ni. Kalau yang bangun pengambil wuduk ni, dia lah yang kentut. Sebelum sempat orang tu bangun, sesiapa bangun, Nabi sebut, siapa yang rasa-rasa nak makan daging kambing dengan aku nanti malam, pergilah ambil wuduk sekarang. Semua pergi ambil wuduk, langsung tak tahu siapa. Nampak? Akhlak Nabi. Nabi jaga air muka sahabat. Tengok kan? Nabi senyum, tuan. Nabi makan masakan isteri Nabi, Nabi masih kekal senyum. Nabi panggil isteri Nabi, ya Humaira, wahai pipi kemerah-merahan. Datang Aisyah, ada apa ya Rasulullah? Tengok akhlak Nabi panggil nama isteri Nabi dengan nama gelaran yang manja dan cantik. Wahai pipi kemerah-merahan, balik nanti orang lelaki buat. Wahai pipi, tak apa pipi kau ni, tak tahulah color apa tu kan, macam dah tak ada color dah kau ni. Maknanya nama manja lah, wahai intan payung. Macam saya panggil isteri saya apa? Isteri syurga abang. Imam Masjid Besi Putrajaya Ustaz Jin Nur Azami panggil isteri dia pemaisuri hati. Pemaisuri sebutnya.
balik nanti buat. Isteri Nabi pula panggil Nabi, ada apa ya Rasulullah? Pangkat Nabi panggil. Kita janganlah panggil pangkat suami kita, panggillah ada apa wahai suamiku. Janganlah kita panggil ada apa wahai pengurus Felda Selancam 45, bukan macam tu ya. Ada apa wahai suamiku. Nabi kata, ingat tak masa mula-mula kita kahwin dulu? Kenapa ya Rasulullah? Kan kita makan bersuap. Ingat ya Rasulullah, kau suapkan aku dulu. Bila isteri Nabi suapkan, Nabi tak buat muka masin pun. Tak ada. Nabi senyum aja, kunyah 40 kali macam biasa. Kunyah macam biasa. Sekarang bagi aku pula suapkan kamu. Bila Nabi suap aja, langsung dicapai pinggan tu bawa ke dapur. Ya Allah, masinnya. Cuba kalau kita, kau sini, kau tahu tak darah tinggi aku berapa? Darah tinggi baca, bukan main garang lagi. Allahu Akbar. Nampaklah Nabi, akhlak Nabi dah tahu masakan tu masin. Nabi boleh suruh isteri tu suapkan dia lagi. Tengok, itu cara Nabi, akhlak Nabi. Nampaklah kan? Begitu juga Nabi syukur, bersyukur. Apa syukur? Pernah satu malam Nabi berada dalam selimut bersama dengan Aisyah. Bila ada dalam selimut, Nabi kata, wahai isteriku, sudikah kiranya kau izinkan aku untuk bersolat sunat barang seketika? Tengok ayat puitis tu. Bukan Nabi takut bini tau, tapi Nabi bagi bahasa yang indah. Sudilah kiranya kau mengizinkan aku untuk pergi solat sunat barang seketika. Apa jawab Aisyah? Aisyah jawab, tidaklah aku lebih suka kalau kau terus bersama dengan aku di dalam selimut ini ya Rasulullah, tapi pergilah kau wahai Rasulullah. Cuba kita buat macam tu tuan-tuan ke rumah. Sudilah kiranya kau izinkan abang pergi makan kek kau dah depan tahan sekejap dengan kawan abang barang seketika. Isteri pun jawab, tidaklah saya lebih suka dan gembira kalau abang terus berada di rumah, tapi pergilah kau wahai suamiku, jangan lambat balik ya. Macam tu kan, cubalah buat macam tu. Tapi bini tak datang nak dengar ceramah malam ni, suami buat macam tu. Sudilah kiranya izinkan abang pergi makan dengan kawan abang di depan, berabuihlah memakak. Maknanya dia tak dengar ceramah tu. Tak dengar ceramah. Dia bahasa puitis. Kemudian bila Nabi pergi salat nak ambil wuduk, tiba-tiba Aisyah terdengar bunyi macam air mengelegak. Bunyi apa tu? Rupa-rupanya Nabi menangis ketika ambil wuduk. Kemudian Nabi menangis ketika salat. Nabi menangis ketika sujud. Nabi menangis bagi salam. Nabi berdoa menangis. Aisyah tanya, kenapa kau menangis ya Rasulullah? Kenapa kau menangis ya Rasulullah? Bukankah kau tidak ada dosa dan dah dijamin syurga untuk engkau ya Rasulullah? Maka Nabi jawab, maka salahkah aku menangis sebagai tanda syukurku kepada nikmat yang Allah berikan, kurniakan kepada aku tidak berdosa kepada Allah. Syekh Jalaluddin Ar-Rumi, ulama besar yang kita kenal nama dia, dia menangis sampai matanya hampir buta. Bawa jumpa dengan tabib. Tabib kata, berhentilah menangis, kau sikit lagi memang buta mata kau ni. Apa jawab Syekh Jalaluddin Ar-Rumi? Apa gunanya nikmat mata Allah berikan kepada aku kalau aku tak gunakannya untuk menangis kerana Allah? Ya, itu sebabnya kalau kita tengok dalam peristiwa di padang mahsyar tu, dikatakan nanti bila Nabi nak bawa kita masuk ke dalam syurga, dalam nak bawa-bawa tu tiba-tiba terdengar bunyi ngauman kuat betul. Nak pocah genang telinga ni. Bunyi apa tu? Bunyi ngauman napi neraka. Kuat tu, jaraknya berapa jauh? 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan macam tu punya kuat bunyi. Maka Nabi sebut, demi umatku yang bersolat, berpuasa, beribadah kepada Allah, pergilah kau wahai api neraka. Makin dekat api itu, makin dekat api itu. Pergilah kau, makin dekat. Makin Nabi halau, makin dia datang. Maka datanglah malaikat Jibril memberi segelas air.
tak macam ni lah gelas dia. Kau ambillah wahai Muhammad air ini, cubalah kau jiruskan, siramkan kepada api itu. Nabi ambil segelas air itu, Nabi siramkan, reda api. Maka Nabi pun tanya kepada Jibril, wahai Jibril, air apa yang kau berikan ke aku ni tadi wahai Jibril? Maka pada ketika itu jawab Jibril, sesungguhnya itulah air mata umatmu yang menangis kerana Allah. Sayyidina Abu Bakar kata, akhirat nanti seramai-ramainya manusia menangis keluar air mata darah. Sampaikan kalau letak perahu berlayar. Sebab apa? Menyesal, dah terlambat. Nak menangis atas dunia, itu insurans untuk kita. Orang perempuan berhenti-berhentilah menangis sebab jantan. Cukup-cukuplah, tak ada faedah. Menangislah kerana Allah. Faham tak? Orang lelaki apa dia buat bila lantaknya, apa dia nak setuju je. Faham tak? Orang perempuan faham tak? Dia ada beza faham dengan setuju. Sertanya faham tak? Faham. Setuju tak? Tu masalah tu. Tu dia. Daging tetap daging ya. Tapi betul lah tu. Maknanya syukur. Pernah satu ketika Nabi lapar. Nabi cari mana nak cari makanan ni. Terserempak dengan Sayyidina Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kenapa dengan kau? Aku lapar Rasulullah. Samalah dengan aku. Mari kita cari makanan sama-sama. Terserempak pula dengan Sayyidina Umar. Kau kenapa Umar? Aku lapar Rasulullah. Samalah, kami pun lapar. Mari kita cari makanan. Maka berjalanlah ketiga-tiga pemimpin hebat ni jalan-jalan cari makanan. Sampai ke rumah seorang sahabat nama dia Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi pun bagi salam. Abu Ayyub Al-Ansari dia belum buka pintu. Apakah gerangannya ketiga-tiga pemimpin hebat ni datang ke rumah aku? Wahai Abu Ayyub, kami ni lapar. Ada tak makanan di rumah kamu? Maka jawab Abu Ayyub, ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dan air masak. Nak tunjuk satu lagi contoh. Maka pada ketika itu Nabi kata, dia kata hanya yang ada cuma buah tamar dan air masak. Nabi pun kata alhamdulillah. Nabi pun ambil buah tamar ni, Nabi baca bismillahirrahmanirrahim. Nabi makan buah tamar tu dan Nabi minum. Lepas tu Nabi sebut alhamdulillah dan Nabi sambung dengan satu ayat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Setiap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu sebut. Alhamdulillah dapat dengar ceramah Samsul Debat malam ni. Alhamdulillah elok tak hujan malam ni. Alhamdulillah daripada bulan 3 booking Samsul Debat, sekarang baru sampai. Dia cakap tadilah, ya Allah, alhamdulillah dapat tengok Samsul Debat depan-depan. Tengok tam belakang macam mana lah kan? Macam tu lah kan? Semuanya syukur. Alhamdulillah selesai kenduri. Alhamdulillah selesai kenduri ayah dengan anaknya serentak. Kenduri tahlil nak pergi umrah lepas tu. Ya Allah, cuba. Anda cakap tadi buruk sangka tak nak. Orang perempuan dia tengok tu, orang lelaki relax, kata ada apa. Aduh, jauhkan berburuk sangka. Laki lambat sikit ni. Mana? Lambat balik. La ilaha illallah. Punya garang. Abang tadi mengaji kan kedai kopi. Mulut kau. Abang mengaji, baca pun berterabur. Ngaji apa? Ya Allah, abang belajar dengan imam. Sakit hati suami itulah. Esok tu imam ajak ngaji. Malam ni ngaji lagi. Tak dapat nama. Malam tadi dah bising dia dah.
Malam tu lepas maghrib bagi salam tahu balik. Sampai rumah, hai, awal balik ni tak semayang kan? Tak semayang pula cakap. Berhenti-berhentilah orang perempuan ni ya. Jangan syak-syak ni, buruk sangka. Tahu? Bukan kata orang biasa, penceramah pun kena syak macam-macam kadang-kadang. Abang tadi dia tengok perempuan tak? Macam mana? Dalam dewan pun perempuan berapa ramai ya? Dari belakang perempuan, semua perempuan lagi. Kadang-kadang terpaksa lah cakap, mana ada, tak ada tengok pun. Habis tengok dalam gambar ni perempuan yang pakai tudung tu semua lelaki tu. Terpaksa lah. Macam tu lah tu. Kan? Iya, dan jangan buruk sangka. Kemudian apa lagi? Nabi bersenda gurau. Jangan ingat Nabi tak bergurau. Nabi pun bersenda gurau dengan isteri Nabi. Nabi main kejar-kejar. Iya, awak jadi. Macam tu. Balik nanti buat. Jangan kat luar rumah, dalam rumah. Nanti orang tengok. Dalam rumah. Jadi tak adalah jauh sangat lagi kan? Ini kat luar rumah dah orang nampak, apa hal pula tu? Tu bukan tuan pengurus kita. Macam tu. Dalam rumah. Lagi satu dah tua-tua kan, main kerja-kerja dalam rumah tak adalah jauh sangat. Tapi rumah Felda ni panjang-panjang, besar-besar. Ni bantai main nyuk-nyuk. Rumah dah lah besar, anak-anak dah tak ada. Semua anak-anak pergi makan, pergi bandar, kerja. Dia pun kira, saya kira sampai 10 1, 2, 3, 4. Baru 4 bunyi kat dapur tu. Bunyi cengek. Lah, air tak tutup. Pergi tutup bunyi dah berapi dah, siram air. Ya Allahu Akbar. Dah lupa nak cari suami ni. Dia pun cuci bersih-bersih lap. Aku nak buat apa tadi ni? Lupa. Sampai petang mana pergi laki aku. Suami dah keras dalam almari tu, tertelan ubat gegan. Aduh, tu tua bangku main menyuruh apa hal. Dalam mata tak nampak, lomeh dalam lagi tu. Kan, jangan main gurau, kerja-kerja kan. Dah tua dah ustaz. Tua buat cara tua. Gurau, dah boring berdua kan. Lalu selang beberapa bulan, telefon anak long. Tolong panggil adik-beradik semua balik, ada benda nak bincang. Along pun panggil adik-beradik semua balik. Kenapa ya? Awak lah cakap. Malulah abang lah cakap. Macam ni lah ayah nak beritahu. Mak kamu mengandung. Ada adik lagi. Hilang geng mahaban seorang. Mana baik kat lijah kita. Dia mabuk ustaz lah. Aduh, mana tahu rezeki. Dah tua-tua cari mangga. Nak cari yang masam-masam, tekak ni tak mahu dia. Kita contoh lah. Mana tahu dalam gurau tadi jadi pula kan. Tapi janganlah kita dah tua. Sebab sekarang ni kita tengok masalah kadang-kadang orang muda ni saya tak risau. Tapi kan orang tua gemang dengan lauk suami. Pergi di luar menyemak aja. Sian, orang tua ni lelaki lagi tua lagi manja tau. Ini lelaki tu kadang-kadang tu yang muda-muda pun ada kat masalah. Kadang-kadang puas minta macam minta sedekah. Siang kau main garang kau ni. Lek lah terus. Lepaslah minum dulu. Kadang-kadang kau main. Marilah. Bukan main handal. Dekat dalam bilik macam minta sedekah. Tolonglah. Sian betul.
Yang perempuan memang bagi alasan pula. Besok dah, nantilah, penat lah, nak matilah. Iya. Layan suami. Apa Nabi ajar? Layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Tapi janganlah saja-saja kau cari belakang unta. Maksudnya kalau suami kata on tak on. On. Contoh faham. Nah, lepas ni saya nak semua berumah. Sebelum suami minta dah bagi. Jawab. Iya. Abang nak keluar sekejap, nak jumpa dengan nak jumpa dengan ustaznya, nak jumpa dengan Ustaz Ashraful Amin. Dia dah nyanyi nak jumpa abang ni okey, abang jangan lambat tau malam ni. Dulu tak jadilah abang jumpa, baju telefon ustaz terjap kata. Tapi janganlah cakap direct sangat, nanti anak dengar. Apa dia? Jom kita tut astagfirullahalazim, anak astagfirullahalazim, jangan. Pakai kod rahsia. Sayang, apa dia? Pakai kod MOS. Sayang, apa dia? Isteri pun jawab terut. Okey, dia kata kan. Tapi jangan selalu sangat pakai, takut anak perasan. Alung kau tengok lu Kalau ayah lepas cakap tu tak lama tu mak mesti masuk dalam bilik. Dia dah tahu dah. Dia jaga. Layan suami baik-baik, betul. Banyak aduan saya dapat tu. Hargai suami kita. Kita dulu mekak dia. Suami ni memekak sebab dia penat. Dengkuran suami itu menunjukkan dia berusaha di sebelah siang. Ada yang bunyi mengunyah, ada yang bunyi mengasah gigi kan, kerik tajam gigi orang tua ni. Ada yang bunyi sombong kapal, tidur sampai pagi. So pagi bini tanya, bang malam tadi berapa banyak pelabuhan singgah? Bunyi yang paling banyak kan, bunyi vibrate handphone. Tu biasa kan. Orang lelaki tu kadang dia pernah terperanjat sendiri. Ada tak orang lain dengar? Dia sendiri terperanjat tu. Yang lagi penat dari bunyi hujung. Pernah dengar kan? Yang lagi penat hujung tu dia cakap bahasa Rusia sikit. Alhamdulillah. Tak apa dia cakap pun tak tahu. Orang perempuan sampai satu tahap dia tak boleh tidur kadang-kadang. Dia duduk tengok suami dia. Pernah tak? Pernah dia duduk. Apalah kau tanggung ni bang. Sampai satu tahap tu dia sampai dekat chorus tu. Itu yang tak tahan. Dia macam tercekik tu. Lepas tu senyap sampai pagi. Dengar kat hidung tu. Hidup lagi. Tu sebabnya ada seorang makcik tu dekat Rambau tu, dia kata tak adalah masa lain yang paling makcik teringat dekat pakcik kau time tidur lah. Dah tak terdengar bunyi dia lagi, barulah makcik sedar yang pakcik kau dah tak ada. Jadi mulai malam ni kalau dengar suami berdengkur, bagi galakkan. Teruskan bang. Macam tu ya. Syukur. Bersenda gurau. Nabi juga main lumba lari dengan isteri Nabi. Ada hari Nabi menang, ada hari Nabi bagi isteri Nabi menang ya.
Nabi dengan sahabat pun Nabi pernah bergurau. Sahabat pernah bergurau dengan Nabi macam mana? Sahabat mula gurau dengan Nabi, dia makan buah tamar. Bila makan dengan sahabat, Nabi ni bila dia nampak Nabi pandang tempat lain, sahabat letak biji buah tamar tu dekat pinggan Nabi. Macam kita lah makan sate dengan kawan kita, zap lidi tu kita letak kat pinggan dia, macam dia makan banyak. Pernah buat tak tu? Rupanya zaman Nabi dulu dah berlaku. Dia makan buah tamar ni, biji tu letak di pinggan Nabi. Yang seorang tu pun letak di pinggan Nabi. Sudahnya pinggan Nabi penuh biji buah tamar. Nabi senyum, dia makan macam biasa. Nabi perasan tu, sahabat letak. Kemudian sahabat tegur, "Ya Rasulullah, banyaknya kau makan ya Rasulullah." Nabi senyum, Nabi jawab, "Alhamdulillah, kalian lagi hebat dengan biji-biji kau telan." Nabi kata, "Lah, tak yo pula pinggan dia kosong. Tak ada biji langsung." Tengok Nabi bergurau sendiri, nampak kan? Kemudian apa dia? Nabi bersedekah. Nabi sedekah, kita pun sedekah. Pergi masjid sedekah. Siapa yang ada masalah keuangan, Nabi dah ajar. Siapa yang nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggal dua amalan ni. Yang pertamanya, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Dan yang keduanya, amalkan sedekah subuh. Pergi masjid 10 sen, 20 sen, RM1 tak kira, masuk dalam tabung. InsyaAllah berubah hidup kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sedekah. Sedekah tak pernah memiskinkan orang. Malahan Nabi juga sebut, sesungguhnya bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Itu sebab orang tua-tua dulu kalau nak bermusafir, dia lalu masjid atau surau yang pertama, dia akan berhenti bagi duit ke anak dia, masuk di dalam tabung tu. Kemudian baru dia teruskan perjalanan, insurans perjalanan dia. Betul. Buatlah tuan-tuan dan puan, sedekah. Tak boleh bagi sikit, bagi banyak. Ya. Tak ada duit, lurut dalam galang omeh kaki tu, masuk dalam tabung tu. Tak pun masukkan handphone dalam tu. Pandailah imam dengan zikir masjid, tolak kat kedai handphone tu dapat berapa. Betul tak? Sedekah teman, jangan tak sedekah. Saya bukanlah nak cakap saya baik sangat, tetapi saya nampak satu benda kita ni, kadang kita nak senang tapi kita modal kita tak nak keluar. Modal tu sedekah. Betul. Hidup ni fikir, aku nak sedekah apa lagi, aku nak buat apa lagi. Cuba buat. Cuba buat. Okay? Kemudian Nabi pun sebut tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Memberi sentiasa lebih baik daripada menerima. Bagilah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Begitu juga dalam bab silaturahim. Nabi bersilaturahim. Nabi persaudarakan Ansar dan Muhajirin. Nabi damaikan puak Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ni punya teruk bergaduh, berpuluh tahun berperang bergaduh, sampai terlupa sebab apa dia gaduh. Nabi tanya, kenapa kalian gaduh ni? Tak tahu Rasulullah, dah lupa dah, janji gaduh. Tapi Nabi damaikan ni. Jadi kita pun kena jaga silaturahim. Jangan disebabkan oleh politik. Jangan sebab politik, sebab dia ni geng belah sana, dia ni geng belah sini, tak ada. Tapi pilihan raya, pakah, sudah, balik, diam. Tak payahlah kau nak pasang-pasang bendera ke rumah kau, nak tunjuk kau penyokong kuat sangat. Tak ada markah pun dalam pengundian untuk bendera tu, tak ada. Kan? Diam-diam. Pergi keluar pakah, balik diam. Tak. Ini pergi masjid, saya tanya, apa perasaan kau dah kalah? Jangan, cari pasal namanya tu. Kan? Masing-masing ada pendirian, ada pandangan masing-masing. Itu saja. Ya, itu saja. Betul ni, cakap betul ni. Jangan kita berpecah-pecah, jangan. Jaga silaturahim sesama kita. Nabi sebut tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksa di atas dunia dan simpan seksa di akhirat, iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Dua perkara yang paling berat di sisi Allah, tapi orang kata berat tapi mulia di sisi Allah. Minta maaf dan memaafkan. Sudah-sudah. Kadang-kadang kita tak nak minta maaf sebab apa? Pertama, aku bapa saudara, dia anak buah, apa hal pula aku minta maaf dengan dia? Satu alasan.
Alasan kedua, pangkat aku lagi tinggi daripada dia, kenapa pula aku minta maaf dengan dia, dia lah minta maaf dengan aku. Kedua. Yang ketiga, bukan salah aku. Itu paling banyak tak merasa tu salah dia. Sebenarnya tiga-tiga tu tak penting. Yang penting minta maaf cepat. Kenapa? Tak tahu siapa mati dulu. Kalau kita mati dulu, kita tak sempat minta maaf. Katalah saya dengan tuan pengurus ada masalah, contoh dia bergaduh dengan dia, saya pun salam dia, minta maaf tuan, saya banyak bergurau apa-apa semua, saya minta maaf dengan dia. Dia pun yelah samalah, saya pun minta maaf. Tapi dalam hati salah seorang ni, contohnya katalah, lantaklah kau, takkan maaf kau, contoh kita dah salam ni, maka orang yang ikhlas tadi dengan Allah selesai. Tapi orang dalam hatinya tak maafkan, akhirat besok tak selesai dengan Allah. Itu sebabnya orang yang memutuskan silaturahim ni ada beberapa perkara, antaranya amal kebaikannya tak diterima oleh Allah. Banyak lagi saya tak nak cerita, itu dalam ceramah tajuk yang lain, silaturahim maknanya kena panggil lagi, ya, kena panggil lagi. Masa tu kita buat dua Samsul debat dan Samsul rau-rau. Setuju tak? Setuju. Okey, bulan 5 tahun depan. Kan? Jadi macam itulah silaturahim, jaga. Memaafkan pun berat juga. Dia boleh pilih, aku orang lain boleh, tapi bukan dia. Boleh pilih orang pula. Jangan. Sedangkan Nabi pun ampunkan umat. Adalah pula orang selancar cakap, itu Nabi, aku ni bukan Nabi. Kalau Nabi dengar, tentu-tentu Nabi kecil hati. Sebab akhlak Nabi yang baik adalah untuk diikuti. Benda-benda yang Nabi tak suka jangan kita buat. Jangan. Kita tengok Nabi seterusnya apa? Sabar. Kadang-kadang tak dapat dia sabar, walaupun nama dia Sabaria, nama dia Sabran, Sabri, Sabrina, Sabir lah, tak sabar dengan nama macam tu. Nabi, kita ingat tak kisah perempuan tua yang buta maki hamun Nabi setiap hari, setiap kali Nabi lalu. Sahabat dah mengeletak-letak dah tubuh tu, Nabi pegang, dah jangan, biarkan, Nabi kata jangan. Tengok Nabi, akhlak Nabi. Satu hari tengok makcik tua tu dah tak ada, mana pergi makcik tu, dia sakit, Rasulullah padan muka dia, jangan, tak baik. Nabi boleh pergi pula rumah makcik ni, suapkan dia makan. Macam mana tu? Tu yang dikatakan setelah baginda wafat, Sayyidina Abu Bakar tanya pada Aisyah, apa amalan-amalan yang baginda buat ketika hayat Nabi, kalau boleh aku pun nak buat. Oh, salah satunya dia cerita yang ni Aisyah kata, termasuklah pergi rumah orang tua untuk suapkan dia makan. Sayyidina Abu Bakar pun pergi ke rumah makcik, dia ambil roti, cecah kat dalam air, bagi lembut kecil, suap. Habis cermat suap. Bila suap tu habis lembut dah, orang tua tu boleh luahkan balik. Cuy kata, mana dia orang yang selalu suapkan aku tu, dia suap lagi lembut daripada kau. Menangis Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar ingat dia dah habis lembut dah. Nabi boleh lagi lembut dengan tahap makan maki hamun orang tua tu hari-hari. Nampak tak? Nabi tak balas dengan maki hamun, Nabi balas dengan kebaikan. Macam mana? Cuba kalau kita dapat peluang menyuapkan orang yang maki hamun kita hari-hari, bagaimanakah kaedah suapan kita? Tolong cerita sikit. Agak kalau pakai sudu tu ada gadak bertokak tu, lantak lah kau, mampu lagi baik agak kan. Tapi Nabi tak, sabar. Nabi sabar kan? Itu sebab kita ni kalau ikut Nabi, benda-benda baik kita kena ikut, benda-benda tak baik jangan ikut. Nabi kata jangan buat macam tu, jangan. Dan Nabi pesan, tidak tenang hati seseorang tu kalau dia berhutang. Itu Nabi pesan tu.
Saya dapat tahu dekat Felda, dekat ada yang saya ceramah itu kat belah-belah Terengganu, kat belah-belah mana, ada skim perumahan Felda. Tak bayar tuan-tuan, nak bagi tak bayar. La ilaha illallah. Saya kata, kenapa tak bayar? Tak sedarkah kita dengan tahap dia tak bayar tu dia ambil hak orang? Sebab dengan duit yang orang bayar mungkin boleh digunakan untuk banner perumahan untuk orang lain pula. Dah tu rumah tu pula bukan semua orang dapat, bukan semua dapat, dan kita dapat, kita tak bayar. Apa Nabi sebut pasal hutang? Nabi kata, barang siapa yang berhutang dengan niat tak nak bayar, akhirat nanti akan dihimpunkan bersekali dengan pencuri, penyamun, perompak. Kenapa pula dengan situ? Mencuri dah tentu tak nak pulang. Bayar tuan-tuan, bayar. Kat sini tak adalah, tempat lain. Ada. Sebab apa? Sebab pertamanya bila kita beli rumah tu, kita bayar. Jadi apa-apa kat kita, insya-Allah generasi akan datang dah ada. Sebab nama tu nama kita dah. Kita dah lah tak bayar tuan-tuan. Tambahlah satu dosa lagi, hasut orang lain jangan bayar. Kau tak payah bayar, tak bayar. Tak payah, tak jadi apa-apa. Jangan tuan-tuan, langit tak selalu corak. Kita sadar benda tu salah dan kita buat, apa hukum di sisi Allah? Dia cakap, tuan-tuan kan? Saya dah cakap dah, belajar dengan orang Felda selancar 4-5, sebab semua tak macam tu. Kan? Yang faham-faham, tak faham sudah. Macam tu tuan-tuan. Iya tuan-tuan, kita tak sadar tu. Kan? Nabi tak suka, jangan kita buat. Nabi tak suka kita mengumpat, mengadu domba. Jangan buat. Kadang-kadang kita bersangka-sangka, ni mesti macam ni, ni mesti macam ni. Sebab-sebabkan anak pula ni zaman media sosial. Allah Akbar. Sekejap keluar cerita, Samsul lain punya hal, Samsul lain ni kena. Kan? Macam tu lah. Kadang-kadang kan. Apa lagi? Dalam bab solat sunat buat tuan-tuan. Kadang-kadang lepas sembahyang buat sembahyang fardu, ada solat sunat ba'diyah, sebelum tu ada solat sunat qabliyah. Orang lain buat, kita boleh relax, tak buat kadang-kadang, tak rasa apa-apa pun. Seolah-olah kau buatlah, aku dah ada banyak dah. Seolah macam tu. Jangan. Begitu juga Nabi, apa yang Nabi sayang, kita sayang. Nabi sayang anak yatim, kita sayang anak yatim. Nampak tak? Sayang anak yatim. Tapi anak yatim ni tuan-tuan, yang perempuan ni, biarlah yang 15 tahun ke bawah. Yang 40 tahun ke atas tu dah bangka nama ni. Abang pun anak yatim kan ni. Dah tak sah kira laki kau tu dah tua dah. Anak-anak yang kecil tu. Barang siapa yang nak dilembutkan hatinya, banyakkanlah menggosok-gosok kepala anak yatim dan memberi makan fakir miskin. Kan? Macam tu. Begitu juga Nabi suci dan bersih. Nabi bersih. Kan? Begitu juga Nabi sejuk mata memandang, kemas tu ciri Nabi. Jangan selekeh-selekeh. Kan? Begitu juga akhlak Nabi ini. Kan? Sempurna. Nabi ni buat yang terbaik apa pun. Kalau kita nampaklah orang baik, bagus betul dia tolong orang tua termintas jalan, susah nak cari budak macam tu sekarang. Jangan risau, Nabi lagi baik lagi. Jadi kesimpulannya, ayat tu yang tunggu tu, kesimpulannya, tak ada dah manusia yang sehebat Nabi kita. Kalau kita tengok di barat, sampaikan adalah yang meletakkan 20 senarai pemimpin berpengaruh di dunia. Dia letakkan nombor 1 Nabi kita. Tapi kita tak boleh iktiraf senarai ini, sebab nombor 2 sampai nombor 20 tu tak layak nak susun dengan Nabi. Habis semua, Bill Clinton, George Bush, Hitler pun dia letak situ. Kan? Nabi kita the one and only. Michael Hart, ahli falsafah barat, iktiraf Nabi. Kalau Muhammad ni masih ada, tentu huru-hara malapetaka dunia ni takkan berlaku. Mahatma Gandhi, aku ingin sekali bertemu dengan insan yang bernama Muhammad yang sangat istimewa. Satu dunia iktiraf Nabi kita yang terbaik.
Dalam peristiwa Isra wal Mi'raj, Allah Ta'ala kata, wahai Muhammad, aku angkat kau sebagai kekasihku. Aku jadikan umatmu sebagai sebaik-baik umat. Aku berikan keistimewaan pada umatmu pada hari akhirat. Aku berikan kamu panji liwaul ham, yang mana para anbiya dan mursalin semuanya akan bernaung di bawah panji yang sama. Nabi kita ketua. Itu sebab para nabi dan para rasul tanpa merendahkan martabat mereka, tuan-tuan dan muslimin, merayu pada Allah, tolonglah bagi kami jadi umat Muhammad. Tak dapat. Kita yang dah jadi umat Muhammad ni boleh relax ke pula kan. Jadi bersyukur dengan cara sayang Nabi. Nabi sayang kita, tuan-tuan dan muslimin. Nabi tak pernah doakan jahanamlah umat aku, tak pernah. Dan kota Nabi itu jadi syafaat akhirat. Nabi nak umat dia semua masuk syurga. Nabi kata apa? Sesungguhnya syurga itu untuk semua kecuali mereka yang enggan. Sahabat saya pelik lah. Adakah yang tak nak masuk syurga? Ada. Orang yang tidak mengikuti perintah Allah dan sunnahku, maka itulah orang yang enggan masuk syurga. Jadi tuan-tuan, mana yang baik buatlah, mana yang tak baik tak usahlah kita buat. Apa yang Nabi anjurkan kita buat, kita buat. Hidupkanlah sunnah Nabi. Nabi sayang kita. Itu sebab Nabi minta umat aku jangan bagi umur panjang-panjang, sebab Nabi sayang kita. Kalau umur panjang, tuan-tuan, macam umat Nabi Nuh hidup 950 tahun. Kau berapa tahun lagi nak pencen? Adalah dalam 700 tahun ni. Umat lambat kan, kosong dewan ni, tuan-tuan. Silap-silap yang pasang kamera ni kan, dia pasang, dia pun balik, ustaz dah habis kan off dia suruh aku off ni. Baiklah. Jadi syukurlah tuan-tuan, dalam banyak-banyak nikmat yang terbesar kita jadi umat Muhammad. Bila umur kita pendek, kita dah agak-agak dah masuk 50, nak buat apa lagi? Pergi masjid. 55, dah makin dekat kita ke masjid. Tak lama lagi nak pergi, nak bila-bila je Allah boleh ambil nyawa aku. Kan kita boleh agak lebih kurang, tak ada, tak usah agak seboleh 100 tahun tu, janganlah, tak ada mana kan. Di Malaysia ni pun rata umur 60 tahun, 70 tahun bonus, 80 tahun ekstra, 90 tahun gegar vaganza. Kalau 100 tahun dekat simpang masuk Felda Selancar, dia tunggu gambar dia, manusia tertua di Felda Selancar. Kan? Tak ada kan, tak usah. 100 tahun dah tak kenal orang kan. Siapa? Tak kenal dah, tak larat dah, tak usah kan. Ya? Itu sebab kalau minta doa tu, ya Allah kau panjangkanlah umur aku, ramai doa macam tu, bagus. Tapi yang paling baik sekali, ya Allah, jika ada kebaikannya, kau panjangkanlah umur aku. Jika ada keberkatannya, kau murahkanlah rezeki aku. Macam tu, lapik sikit. Panjang umur nyusahkan orang buat apa? Lepas tu dia minta panjang umur pun, Allah, bila nak mati ni, kau yang minta panjang umur itu. Itu sebab kalau hari lahir orang, saya sebut semoga dipanjangkan umur dengan segala kebaikan, dan semoga dimurahkan rezeki dengan segala keberkatan. Itu paling baik sekali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka sebagai orang kata apa, kita muhasabah diri kita, tanya diri kita, kita ni hidup dunia ni sementara. Jangan didik anak-anak kita menjadi kaya. Jangan kita sibuk nak kerja kaya, tapi didik anak kita, ajar diri kita untuk kerja bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar, bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Makanlah makananmu sebagai ubat, kerana jangan sampai satu hari nanti ubat-ubat itu akan jadi makanan kamu. Yang muda dengan duit, yang muda dengan sehat mencari duit, yang tua dengan duit mencari sehat. Seseorang
kena faham antara manusia dan menjadi manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nabi kata sebaik-baik manusia, manusia memberi manfaat pada orang lain, bukannya menyusahkan orang. Kemudian hidup kita antara bi dan di, birth and death, kelahiran dan kematian. Di tengah-tengah tu ada choice, kita ada pilihan hidupnya macam mana kita nak jalani. Dalam surah Asyura Allah bagi tahu, dalam surah Asyura ayat 20 Allah bagi tahu, barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu, maknanya dunia pun dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, nescaya kami berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Jadi mana nak kejar akhirat, dunia pun dapat, kejar dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa. Jadi tuan-tuan muslimin, cukup sekadar tu saya faham cara renungan mata itu memandang, saya sangat faham. Tajam dia tak beralih tu kan. Jadi memang tak bolehlah saya memanjangkannya lagi. Saya insya-Allah saya sangat memahami kehendak audiens saya, insya-Allah. Saya pun lepas ni nak ke Kuantan pula. Esok pagi Kuantan, petang di Cukai Kemaman, kemudian malam di Kualkan. Macam itulah hidup saya hari-hari kan. Ya tuan-tuan, doakan saya ya. Apapun tuan-tuan dan puan sekalian, bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galang nak menjolok buah perangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan.